Oh, sana. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua beri ruang pada saya untuk turut membahas belanjawan tambahan pada kali ini. Walaupun dengan masa yang singkat ini, saya cuba untuk meringkaskan seberapa yang dapat. Apa yang saya nak dapatkan penjelasan daripada Menteri Keuangan, daripada Kementerian Keuangan ialah sejauh mana Kementerian Keuangan betul-betul mendapat menyemak sama ada daripada laporan audit yang telah dibentangkan yang menunjukkan bagaimana kelemahan kementerian, agensi-agensi kerajaan di bawah setiap kementerian itu begitu lemah dalam pengurusan keuangan. Saya tunjuk contoh macam mana pengurusan hari belia negara daripada tahun 2011 sampai 2013. Saya lihat dapati banyak kelemahan-kelemahan yang sangat ketara dan sehingga menyebabkan kita telah kehilangan wang yang tidak sepatutnya. Dan sepatutnya wang itulah yang boleh kita gunakan untuk bajet tambahan. Ini kita ambil satu peruntukan yang lain untuk menampung keperluan kepada bajet tambahan, sedangkan kita tidak melihat kepada perkara yang tidak dilihat sebagai satu keperluan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan keuangan program Hari Belia. Saya tunjuk contoh macam mana Hari Belia Negara 2012 bayang kepada persembahan artis antarabangsa K-pop ialah 2.040 juta yang dibayar oleh melalui Stadium First, iaitu satu syarikat yang mengendalikan program Hari Belia pada 2012. Kemudian dalam masa yang sama didapati ada Majlis Belia Malaysia juga melalui peruntukan pembayaran dana pemberian mendapati Jabatan Belia Sukan Negara telah membuat bayaran artis antarabangsa yang sama pada tahun yang sama 1.6 juta. Dua kali bayar bermakna bahawa 3.640 juta. 3.6 juta. Maknanya ini satu benda yang saya pun agak heran bagaimana keadaan ini boleh dibuat tanpa satu penyelidikan yang rapi. Ini yang menyebabkan berlaku ketirisan dan kebocoran, dan kita terpaksa dapatkan bajet tambahan kerana tak cukup dalam perkara-perkara yang menjadi keperluan kepada rakyat. Sedangkan ini dibuat setiap tahun. Ini 2014 baru ni pun dibuat. Perbelanjaan saya dipahamkan lebih besar daripada Hari Belia 2013. Sebab itu Datuk Yang di-Pertua, saya agak heran juga sehingga hari ini kita bersidang pada hari yang ketiga. Sepatutnya Jabatan Ketua Audit Negara menjanjikan bahawa setiap kali sidang ni setahun 3 kali kita sidang, maknanya audit akan mengemukakan satu laporan audit setiap 3 kali sidang. Dia bukan dulu setahun sekali tetapi sampai hari ini tidak. Dan saya juga nak minta kerjasama pihak parlimen ini, Datuk Yang di-Pertua, untuk supaya Jabatan Audit mengemukakan, tabelkan kepada kita semua laporan audit berkaitan dengan pengurusan program Hari Belia Negara 2011-2013 khusus untuk Hari Belia daripada 2011-2013. Jadi saya minta kalau bolehnya mereka tabelkan kepada Dewan ini sebelum berakhirnya tempoh sidang ini. Ini sangat penting kerana saya melihat bahawa persoalan pengurusan keuangan kita ini begitu lemah dan cukup ketara. Yang kedua, saya nak dapatkan penjelasan daripada Yang Berhormat selaku Menteri Keuangan atas satu perkara yang baru ni timbul, yang saya anggap boleh mencetuskan satu krisis yang membabitkan institusi keuangan dalam negara kita. Apabila pendedahan yang dibuat oleh bekas Setiausaha Agung UMNO yang juga merupakan bekas pengurusi Bank Rakyat, Tan Sri Sabarudin Cik, yang membuat pendedahan tentang apa yang berlaku dalam Bank Rakyat. Bank Rakyat ini, Datuk Yang di-Pertua, ialah bank yang dimiliki oleh kepentingan Bumi Putera. 100% Bumi Putera. 90,000 lebih ialah pemegang share-nya ialah individu Bumi Putera, individu. 2,100 ataupun 2,200 ialah koperasi. Bermakna bahawa hampir 100,000 dia punya pemegang share. Maknanya lebih 100,000. Kalau setiap koperasi itu, satu-satu koperasi itu di belakang mereka, ahli mereka itu beribu-ribu. Bermakna bahawa ratus ribu
yang merupakan yang mempunyai kepentingan ke atas bank rakyat yang merupakan Bumi Putra, 100% Bumi Putra. Dan bank rakyat ini saya kira bahawa satu bank yang berjaya. Saya salutlah kepada pegawai yang berjaya memberikan pulangan keuntungan yang sangat yang terbaiklah. Kalah tabung haji pun kalah, EPF pun kalah. Dia boleh beri sampai 15% dividen, kemudian bonus sampai 5%, 10%, pernah lagi sehingga kita boleh dapat 20-25% keuntungan, campur antara dividen dengan bonus. Tetapi apa yang berlaku dalam bank rakyat ini, bagi saya, apa yang disebut oleh Tan Sri Sabarudin Cik, yang merupakan bekas Setiausaha Agung UMNO dan juga bekas pengurusi bank rakyat, ada sesuatu yang perlu diberikan perhatian oleh kerajaan. Bagaimana seorang menteri boleh mencampuri bidang kuasa lembaga pengarah, lembaga pengarah. Sebab bagi saya bahawa kalau bank begini, pengurusan bank, menteri boleh overrule, menteri boleh paksa, boleh urut. Apa yang disebut oleh Tan Sri Sabarudin bahawa menteri ugut lembaga pengarah, kalau kamu tak nak lulus apa yang saya telah buat keputusan kepada peminjam di bank ini, kamu semua akan dipecat. SPRM kata tak ada kes rasuah. Permatang Pau didakwa dalam kes yang pertama kerana apa? Bukan kerana beri duit ataupun ambil duit, kerana hanya kononnya beri arahan kepada pihak polis, dikatakan salah guna kuasa. Apakah menteri hal ehwal pengguna ini tidak salah guna kuasa? Kolapilah, yang membuat kolapilah apabila memberikan amaran ugutan kepada pengurusi dan lembaga pengarah bank rakyat, kalau mereka tidak bersetuju dengan persetujuan yang telah dicapai, apa yang disebut oleh Tan Sri Sabarudin Cik, iaitu persetujuan di pejabat menteri antara menteri dengan DIPA untuk penyelesaian baki hutang pinjaman yang dibuat oleh DIPA yang masih berbaki 32 juta itu dibayar secara tidak memberikan keuntungan kepada bank rakyat. Maknanya tak ada untung. Baki 32 juta, bayar 32 juta, 10 tahun tempoh 120 cek post dated cek. Saya tak tahulah adakah kaedah bayar pakai post dated cek ni, hutang bank ni, hutang JT boleh tak? Alung pun tak boleh. Ini post dated cek 120 cek sudah sign, sudah tanda tangan di pejabat menteri. Pokok Sena mencela ya pandai. Apa pandangan Pokok Sena kepada kemarahan siswa-siswa muda yang sehingga disenarai hitamkan dan tidak boleh menunaikan umrah kerana lambat terbayar hutang PTPTN yang dikenakan kadar faedah, sedangkan seorang seperti Dipak ini diberi pelepasan interest yang sebegitu banyak daripada kerajaan Perdana Menteri? Terima kasih Pandan. Ya, saya setuju dengan Pandan bahawa memang sepatut bekas-bekas mahasiswa kita marah apabila mereka tak dapat umrah dan mereka dikejar ke lubang cacing kerana hutang untuk mereka belajar. Ini seorang tokek kapet. Apa keistimewaan? Saya nak katakan bahawa apa keistimewaan seorang individu yang bernama Dipang? Saya tak tahu lah kot dia ni Melayu Lenggong. Dan apa keistimewaan Dipang ini sampai kepada peringkat dia mamak macam dia berhutang. Saya tak tahu, sebab itu saya minta penjelasan kalau boleh pihak Menteri Keuangan dapat membuat saya makan. Hutang ni bila dia buat hutang ni, sebab yang 32 juta itu berbaki. Jumlah sebenarnya berapa hutang dia? Jumlah sebenar hutang dia berapa? Bolehkah selepas ni saya nak tanya, bolehkah peniaga-peniaga kecil yang berhutang dengan bank rakyat pergi kata kami tak boleh, kami nak baki kami tu, kami nak bayar baki, kami tak bayar untung, kemudian kami tak ada faedah. Boleh sekejap, iaitu tentang pinjaman. Dipak ni kita dah bangkitkan awal di Parlimen. Dia dapat lesen TV khas selepas pilihan raya dengan pinjaman, tak salah saya awal 400 juta begitu. Siapa Dipak? Mengapa diberi keistimewaan dan
ditakuti begitu rupa. Apakah juga DIPAK ini orang yang kaitan dengan PI bala? Ya. Kemudian sekarang ini 32 juta ringgit tanpa faedah, dan tidak ada seorang ahli parlimen BN boleh bangkit tegur mana boleh seorang toke besar pinjam tanpa faedah. Orang kampung Melayu yang kita hidup Melayu ni nak pinjam RM10,000 tak bayar, bankrupt. Macam mana pokok senang? Ya, saya katakan bahawa DIPAK ni DIPAK yang sama yang ada kaitan dengan PI bala. Dia pernah menerbit buku tulisan yang bertajuk The Black Rose, dan beliau pernah membuat surat ke Peguam Negara untuk minta imuniti supaya beliau dapat mendedahkan hal-hal yang berkaitan dengan kekayaan kemewahan keluarga Perdana Menteri dan sebagainya. Itulah dia DIPAK. DIPAK inilah yang datang ke pejabat menteri, berunding dengan menteri untuk melunaskan baki hutang 32 juta itu tanpa bank mengambil keuntungan untuk bank. Jadi kita nak tahu juga berapa akibat daripada itu keputusan yang dibuat oleh menteri Kuala Pilah ini, berapa bank rakyat hilang keuntungan. Berapa bank rakyat hilang keuntungan. Ini sangat penting, sebab bagi saya bahawa antara pelabur individu, antara pemegang share individu ni memiliki saham dalam bank rakyat ni, saya percaya bahawa termasuk petani daripada Jerulun, kawan saya tahu memang ada petani banyak yang beli share dulu dia buka mula-mula RM500, RM1,000, betul kan? Orang Pokok Senang ada petani-petani, ada pun ada. Jadi berapa bank rakyat telah hilang keuntungan akibat daripada penstrukturan semula hutang yang dibuat oleh DIPAK, yang kemudian dia tak akan bayar lagi faedah ataupun keuntungan kepada bank. Jadi saya kata bahawa ini satu yang sangat menduka cita kita, bahawa apabila DIPAK diberikan keistimewaan. Ya, amat sangat. Siapa DIPAK ni? Bagaimana dia begitu powerful, seperti mana semalam saya sebut Syed Mokhtar yang begitu powerful, boleh kelentok Kementerian Pendidikan. Terima kasih Tuan Dipertua. Saya nak tanya Pokok Senar, apa pandangan Pokok Senar dengan kes DIPAK yang pinjam wang daripada bank rakyat ni? Adakah boleh mengulangi sejarah hitam bank rakyat ketika penglibatan pertandingan tinju antara Joe Bagner dengan Mak Ali, sehingga akan menyebabkan hampir bank rakyat ni runtuh dan sekarang baru bangun balik? Yang keduanya ialah, sedakah Pokok Senar bahawa kita sebagai orang biasa nak pinjam daripada bank rakyat tak boleh, melainkan kalau mereka itu orang yang bekerja dengan kerajaan, yang boleh potong melalui Biro Angkasa ataupun dengan syarikat-syarikat public listed company seperti mana TMB ataupun Telekom. Orang biasa tak boleh pinjam kerana atas alasannya kerana kita tidak ada potongan gaji melalui Biro Angkasa. Jadi soalannya, DIPAK ni kerja dengan syarikat mana? Terima kasih. Mungkin dia kerja dengan Kementerian Keuangan atau dengan Jabatan Perdana Menteri. Kemungkinan lah. Sebab itu dia boleh potong gaji. Memang itu antara kelebihan bank rakyat ini. Dia boleh dapatkan potongan melalui akaun setiap pekerja tu, dan ini memberikan satu jaminan yang ke orang yang tak akan bayar utang tu, risiko tak bayar utang tu kecil. Risiko tak bayar hutang tu kecil kerana memang mesti kena potong gaji. Tetapi tiba-tiba bila DIPAK ni yang tidak ada apa-apa hubungan sebagai anggota perkhidmatan awam, tiba-tiba boleh buat pinjaman yang begitu besar, kemudian boleh pula mengatur macam mana bentuk pembayaran balik, bukan lagi ikut proses prosedur biasa yang ditentukan dalam syarat semasa dia memohon pinjaman. Semasa pinjaman itu diluluskan. Jadi ini saya katakan bahawa suatu yang sebab itu Kementerian Keuangan perlu menjelaskan bahawa walaupun bank rakyat ini dari segi pentadbiran biasa itu di bawah Kementerian Hal Ehwal Pengguna dan Koperasi, tetapi dia ditadbir oleh dua akta, Cooperative Act dan juga IFSA, iaitu Islamic Financial Institution Act, ataupun juga satu lagi ialah
DAFIA, Development Financial Institution Act. Ada dua, maknanya yang tu di bawah bank negara, yang di bawah Cooperative Act ini ialah di bawah Kementerian Awal Pengguna. Jadi saya minta bahawa Kementerian Keuangan perlu memberikan penjelasan, sebab saya bimbang. Saya kata bahawa bank yang dimiliki oleh Bumiputra ini, saya takut nanti kita bakal sekali lagi kehilangan satu lagi bank yang dimiliki oleh Bumiputra. Akibat daripada krisis ini menyebabkan orang hilang kepercayaan. Dulu kita ada bank Bumiputra, bank yang terhasil daripada Kongres Ekonomi Bumiputra yang pertama. Tapi apa jadi? Akhirnya apa jadi dengan bank Bumiputra? Akibat daripada krisis, skandal yang berlaku dalam BMF, akhirnya bank Bumiputra hilang. Hidup Melayu. Hidup Melayu. Nah, inilah dia UMNO. Seronok tengok bank Bumiputra hilang, seronok tengok bank rakyat bakal hilang. Jadi saya nak katakan bahawa saya minta penjelasan bahawa apa status, apa keistimewaan DIPAK ni sampai pada pangkat bank rakyat boleh bagi pinjaman. Sebab itu dan saya agak kecewa apabila paksaan itu akhirnya terpaksa lembaga pengarah kena ikut. Akhirnya lembaga pengarah, saya dipahamkan, setuju dengan keputusan yang dibuat oleh menteri. Kalau pengurusan bank, menteri boleh overrule semua keputusan, tak ikut lagi perjanjian, tak ikut lagi prosedur, habislah kita. Apa jaminan bank itu selamat, akaun kita semua selamat? Jadi saya nak minta kepada pihak Kementerian Keuangan dapat memperjelaskan perkara ini, macam saya katakan tadi bahawa dan juga kerajaan kena beri penjelasan kenapa SPRM kata tak ada unsur rasuah. Macam saya katakan tadi, Pematang Poh dulu kena penjara kerana hanya dianggap sebagai berikan gempak beri arahan kepada pihak polis. Ini bagi ugutan, bagi amaran keras, ugut. Kalau kamu tak bersetuju, kalau kamu tolak apa yang saya telah buat keputusan, kamu semua akan dipecat. Jadi kena perjelaskan persoalan ini. Pusna sikit. Tanya sikit. Saya ada juga terbaca Rao bahawa antara perkara yang diguraukan dalam kes bank rakyat ini ialah pemberian pinjaman tanpa faedah ni sangat Islamik ni. Kalau bank Islam pun atau bank-bank counter Islam yang lain menggunakan baik vitamin Ajil ke atau Qardul Hasan ke, tapi nampaknya bank rakyat ni pinjam 32, bayar 32. Agak macam mana ini satu kaedah baru ke arah trend ini ke yang kerajaan sedang ambil? Saya nak tanya sikit. Pengusaha boleh habiskan yang mana? Itu satu yang memang Qardul Hasan Malik menjadi satu joke di dalam internet. Saya pun baca. Saya ingat orang mempermainkan, takkanlah ini bentuk Islamic banking yang di bentuk baru Qardul Hasan Malik yang dilakukan oleh bank rakyat. Sebab saya nak katakan bahawa seolah DIPAK ni dia lebih istimewa daripada negarawan. Allahyarham Tun Ghaffar Baba. Allahyarham Tun Ghaffar Baba. Saya percaya bahawa Jasin pun tahu. Saya diberitahu oleh anak Tun Ghaffar Baba. Dia kata Tun pernah berhutang dulu sekian, tapi sampai sekarang penjamin tu terus dituntut bayar hutang. Seolah DIPAK ni lebih istimewa daripada seorang negarawan ulung. Habiskan. Lebih istimewa daripada orang yang sepatutnya dapat hak istimewa, iaitu Bumiputra. Jadi ini bukan pusin, ini UMNO duk pusin. Sebab itu saya harap bahawa SPRM kena masuk siasat kerana ugutan yang telah pun disebut. Bank negara kena siasat macam mana keadaan ini boleh berlaku. Bagi saya bukan nak menyelamatkan pemegang share
Macam Arau pun ada pemegang share orang kampung Arau, tak apalah, sikit-sikit apa, tapi orang kampung dia pun ada 500 RM1,000 share dia, itulah dia dah dapat setahun 15-20%. Jadi saya minta sungguh ketegasan daripada pihak kerajaan untuk memastikan supaya perkara ini dapat diambil ketegasan. Sebab bagi saya bahawa pakai post dated check ni tiba-tiba untuk bulan akan datang ni, dia pergi kat bank, dia kata tutup akaun dia kata cek tu batal tak terharu. Ni apa punya macam sistem ini yang saya katakan jadi bercelaru. Pentadbiran kerajaan ni bercelaru. Menteri boleh buat lagu tu. Jadi malulah bagi saya bahawa macam mana lantik menteri macam tu. Sebab itu dia kata lebih baik lantik kena batangan tadi kan. Pandan. Jadi ucapkan terima kasih. Yang Ahmad Jasin. Terima kasih Tuan Dipertua beri saya peluang untuk sama mengambil bahagian untuk berbahas.